warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Hasran, bernombor matrik A160664. Hari ini saya akan membentangkan poster saya yang bertajuk Morfologi Pembuatan Aditif Titanium Alloy berdasarkan parameter pemprosesan menggunakan Selective Laser Melting. Seterusnya, saya akan menerangkan abstrak kajian. Selective Laser Melting merupakan teknologi pembuatan aditif yang mampu untuk menghasilkan komponen yang kompleks secara terus. Titanium alloy merupakan bahan untuk kajian ini. Kajian ini dilakukan untuk mengkaji kesan parameter pemprosesan terhadap mikrostruktur sampel titanium alloy yang dicetak dengan menggunakan SLM. Rawatan haba perlu dilakukan untuk mendapatkan mikrostruktur yang terbaik. Seterusnya akan mengakibatkan sifat mekanikal akan menjadi lebih baik. Analisis mikrostruktur SLM titanium alloy dilakukan dengan menggunakan mikroskop optik. Seterusnya, pengenalan kajian. Pembuatan aditif merupakan proses yang dikendalikan oleh komputer untuk menghasilkan objek 3D yang dengan menyandurkan bahan secara lapisan. Selective Laser Melting merupakan proses AM yang menggunakan kekuatan laser yang tinggi untuk meleburkan dan melakurkan serbuk titanium alloy. Titanium alloy digunakan secara meluas kerana mempunyai sifat mekanikal yang terbaik, rintangan kakisan yang tinggi dan ketumpatan yang rendah. Titanium alloy ini merujuk kepada komposisi kimia yang mengandungi 90% titanium, 6% aluminium, 4% vanadium, 0.25% besi dan 0.2% oksigen. Terdapat 4 proses parameter terhadap kajian ini, iaitu ketinggian lapisan iaitu 0.03 mm, jarak hatch iaitu ada 3, 0.10 mm, 0.12 mm dan 0.14 mm. Kelajuan pengimbas iaitu 800 mm per second, 1100 mm per second dan 1400 mm per saat. Dan juga yang keempat, kekuatan laser iaitu 225 watt, 275 watt dan juga 325 watt. Seterusnya, permasalahan kajian. Pencetakan 3D akan mengurangkan risiko kesilapan dan mengurangkan sisa bahan jika dibandingkan dengan kaedah konvensional. Kajian ini akan mengenal pasti aspek pembuatan yang akan mempengaruhi kualiti dan mikrostruktur titanium alloy. Seterusnya, objektif kajian. Yang pertama, untuk mengkaji kesan parameter pemprosesan ke atas mikrostruktur pembuatan aditif titanium alloy melalui kaedah Selective Laser Melting. Yang kedua, untuk menganalisa mikrostruktur titanium alloy dengan menggunakan mikroskop optik. Dan juga yang ketiga, menganalisa dan mengkritik kajian lepas berkaitan titanium alloy dengan menggunakan SLM. Seterusnya, metodologi. Sebut titanium alloy digunakan, kemudian dilakukan pencirian bahan dengan menggunakan Malvern untuk menganalisa saiz partikel zarah. Seterusnya, SRD untuk menganalisa struktur bahan. Kemudian SEM dan EDX untuk menganalisa mikrostruktur dan komposisi bahan. Kemudian ia terbahagi kepada dua, iaitu perbandingan kajian literatur dan juga kajian eksperimen. Untuk kajian eksperimen, Selective Laser Melting digunakan dengan 4 proses parameter yang telah dinyatakan. Kemudian rawatan haba dilakukan dengan menggunakan suhu 950°C, medium gas argon dan juga masa rawatan haba selama 7 ke 8 jam. Kemudian analisis mikrostruktur untuk SLM titanium alloy telah dilakukan dengan menggunakan mikroskop optik. Kemudian ia akan berjaya memperoleh mikrostruktur yang sama seperti kajian. Kemudian untuk perbandingan kajian literatur, skop analisis dan kritikan kajian lepas seperti pembuatan aditif. Untuk proses AM terdapat SLM, FDM dan SLS. Untuk Selective
laser melting. Kemudian bahan-bahan di dalam SLM, titanium alloy dalam SLM, dan juga aplikasi dan produk titanium alloy yang berjaya dihasilkan oleh SLM. Kemudian projek selesai. Seterusnya, saya akan menerangkan keputusan dan perbincangan. Terdapat 9 parameter yang dilakukan untuk kajian ini. Parameter 4 merupakan parameter yang terbaik, diikuti dengan parameter 6, dan yang paling rendah iaitu parameter 2. Untuk rajah 1 dan rajah 2, mikrostruktur ini merupakan mikrostruktur untuk parameter 4 yang berorientasikan lurus dan condong. Untuk rajah 3 dan 4, ini merupakan mikrostruktur untuk parameter 6 dan berorientasikan lurus dan condong. Kemudian parameter 5 dan 6 merupakan mikrostruktur untuk parameter 2 yang berorientasikan lurus dan condong. Untuk perbandingan kajian literatur, rajah 7 menunjukkan mikrostruktur titanium alloy selepas rawatan haba selama 2 jam pada suhu A 780°C, B pada suhu 843°C di bawah transus beta, dan juga manakala 1015°C di atas transus beta. Pada suhu 780°C, struktur martensit halus berubah kepada campuran antara alfa dan beta. Semakin tinggi suhu, semakin kasar plat A, alfa. Apabila rawatan haba dilakukan melebihi transus beta, iaitu 995°C, campuran alfa tambah beta lamela terbentuk seperti di rajah 7C. Untuk rajah 8, perbandingan terdapat terhadap persamaan saiz plat alfa selepas 2 jam pada suhu 940°C dan juga pada B iaitu 20 jam pada suhu 940°C. Fasa alfa bermula untuk berbentuk bulat pada beberapa kawasan seperti yang ditunjukkan pada rajah 8B. Walau bagaimanapun, sebahagian besar mempunyai persamaan dengan masa selama 2 jam. Kemudian, rajah 9 menunjukkan mikrostruktur sampel di bawah suhu transus beta, iaitu pada permukaan dan keratan rentas pada suhu 900°C, dan juga permukaan dan keratan rentas pada suhu 920°C, dan juga permukaan dan keratan rentas pada suhu 950°C. Pada suhu 900°C, struktur martensit jejarum halus berubah dalam pencampuran alfa tambah beta. Pada suhu 920°C, mikrostruktur mempunyai fasa plat A, plat alfa dalam matriks alfa tambah beta, dan sempadan butiran beta akan kelihatan sedikit. Pada suhu 950°C, plat alfa menjadi lebih pendek dan halus, dan sempadan butiran beta akan hilang. Pada rajah 10, mikrostruktur sampel pada suhu 1080°C. Sampel yang dirawat di atas transus beta mempunyai saiz butiran yang berbeza. Mikrostruktur berblok dihasilkan dengan koloni plat seakan fasa alfa berbentuk dalam butiran beta. Yang terakhir, saya akan menerangkan kesimpulan kajian. Berdasarkan perbandingan literatur, rawatan haba pada 950°C merupakan yang terbaik. Kemudian proses parameter yang terbaik iaitu ketinggian lapisan 0.03 mm, jarak hatch 0.10 mm, kelajuan penimbas 1100 mm per saat, dan juga kekuatan laser 325 watt. Titanium alloy merupakan bahan yang terbaik untuk medical implant, industri ruang angkasa dan juga industri automobil.